Okey, yang ni merupakan part kedua cara kita nak edit kita punya soalan. Okey, contohlah tadi kawan-kawan jumpa game ataupun topik yang kena dengan tajuk yang kawan-kawan tengah nak ajak sekarang ni, dan kawan-kawan rasa macam sesuai lah dia punya soalan yang dia guna kat dalam tu, dan kawan-kawan berminat nak edit dan nak jadikan kita punya soalan tu sebagai soalan kita. So kita tekan dekat edit content ni. Okay, kita tekan dekat edit content ni, kita tengok benda apa yang kita boleh ubah. Contohnya dekat instruction ni, kadang-kadang tu ada yang tak tulis instruction. Tapi tadi ni Roshi dah tulis, pilih jawapan yang betul, semoga berjaya. Roshi create dia bagi orang kata apa, ke dalam bahasa Melayu lah. Kalau kita tak bubuh instruction, dia punya instruction akan duduk dalam game yang asal lah, maksudnya dalam bahasa Inggeris. Okay, so dekat edit soalan ni, dia ada option dia, sama ada kita boleh bubuh gambar ataupun kita boleh type dia punya soalan. Type soalan ni, yang ni boleh guna untuk boldkan dia punya soalan, ataupun nak buat soalan mat yang ada puasa ke boleh. Yang ni soalan mat yang ada orang panggil, ada asas ke, ataupun yang ni simbol-simbol matematik lah. Simbol-simbol yang kita nak guna pun boleh masukkan dekat sini. Okay, lepas pada kita buat dia punya soalan, kita tick yang mana satu merupakan jawapan yang betul. Tick lah jawapan mana yang betul. Jawapan yang salah tu kita pangkah. Okay, yang ni yang dia bubuh gambar ni, kalaulah kita punya soalan pun gambar, jawapan kita pun dalam bentuk gambar. Terpulang lah. Kalau soalan bertulis, jawapan dalam bentuk pilihan bergambar pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita scroll. Bila kita contoh kalau kita copy yang orang punya, mungkin dia buat 7 soalan saja, tapi kita nak banyak soalan, kita nak tambah lagi soalan, boleh. Okay, minimum dalam satu game ni dia kena ada 5 soalan, maksimum boleh ada 100 soalan. Maksudnya bolehlah nak tambah banyak mana apa yang kita nak kan. So yang ni kita nak padam, yang ni kita nak duplicate lah kita punya soalan. Contohlah, okay, yang ni Roshi tekan je done kat sini. Kemudian kita tengok untuk setting pula. Untuk setting dekat bawah ni dia ada tulis option dia. Okay, option dia, contohlah kita tak mau buat timer. Kita tak mau buat timer dekat kita punya game. Kita tekanlah dekat none. Okay, life ini maksudnya bilangan hayat hidup. Contoh, kalau kita nak set, contoh kita nak set 3 kali dia jawab salah, dia tak boleh nak jawab dah pun boleh. Macam Roshi just buat unlimited lah. Maksudnya dia tetap boleh tengok soalan yang kita sediakan tu sampailah ke soalan yang terakhir. Kalau Roshi buat live dia takat 3, takat 5, maksudnya kalau 5 soalan yang pertama tu dia jawab salah berturut-turut, kita pula create 10 soalan, maksudnya dia cuma baca 5 soalan je. Lagi 5 soalan dia tak baca. Okay, lepas tu kalau macam ini, Roshi buat game yang game show quiz. Dekat dalam game show quiz ni dia ada bonus round. Okay, kita boleh tetapkan selepas berapa round kita nak bagi bonus round. Bonus round ni dia bagi sama ada kita kata tambah 200 markah ke, ataupun tolak 50 markah ke, ikutlah. Ikut dia punya shuffle card dia tu. Lepas tu dekat bawah pada soalan tu, kita boleh letak dia punya lifeline dia, sama ada 50-50 ke, 2 kali ganda skor ke, ataupun kita dapat extra time ke, ikutlah. Lepas tu yang random ni kita boleh shuffle lah kita punya question order. Contoh, student A dapat soalan tu dekat nombor 3, student B dapat soalan yang sama tu dekat nombor 10 bagi contoh. So kita shuffle. Okey, dekat akhir pada game ni sama ada kita nak tunjuk jawapan pun boleh, tak mau tunjuk jawapan pun boleh. Okey, lepas pada kita puas hati dekat kita punya option ni, kita tekan apply to this activity. Okay, so macam mana pula kita nak share game kita dekat student? Okay, just tekan butang share saja dekat bawah ni. Okay, kita tekan share. Okay, dekat sini dia tanya kita nak share kita punya game tu dengan siapa. Okay, kalau kita nak share dengan other student, kita kena buat kita punya game tu sebagai public. Maksudnya nanti orang pun boleh ambil kita punya game,
untuk edit apa semua kan. Tapi macam Roshi malulah sikit nak tunjuk Roshi punya game. So Roshi just set assignment. Set assignment ni Roshi klik dekat enter ni. Maksudnya bila student nak main dia kena masukkan nama sebelum depa start. Okey. Kalau kita pilih yang bawah ni, maksudnya tak payah tulis nama pun tak apa, boleh terus main saja. Tapi kalau kita nak buat sebagai kita kata pentaksiran di akhir kita punya kelas, better kita letak enter name. Sebab kita boleh tengoklah siapa yang jawab, siapa yang tak jawab, siapa yang dapat skor tinggi, siapa dapat skor rendah. Okey, dekat deadline ni Roshi tak letak sebabnya kod-kod lah depa nak main banyak-banyak kali kan. Boleh je. Okey. Dekat end of the game ni kalau kita nak tunjuk jawapan pun tak apa, nak tekan butang start game pun tak apa. Macam Roshi tak minat nak bagi dia start again, Roshi letak leaderboard. Leaderboard ni maksudnya dia tunjuk siapa yang ranking paling tinggi lah. Lepas tu tak mau tunjuk answer juga. Okey. So kita tekan butang start. Okey, bila tekan butang start, dia bagi siap-siap dah kita punya link. So kita just copy. Kita paste lah dekat kita punya WhatsApp group ke, Telegram ke, ikutlah dekat mana yang kita nak main. So kita just enter saja bagi student main. Okay. So bila dah kita punya game ni, kita dah orang kata apa, student dah start main apa semua kan, macam mana kita nak tengok result dia. Okay. Kita pergi dekat my result. Okay, dekat my result ni, katakanlah ada seorang dah student yang dah main kita punya game. Yang ni macam game yang lain ni Roshi belum share. So masih ada, belum lagi ada player. Macam game ni dah ada seorang player. So kita buka, kita nak tengok result dia. Okay. Nak tengok result untuk player kita. Okay. Berapa orang yang dah main? Baru seorang. So average score dia 857. Top score dia dia seorang lah, sebab baru dia seorang je lah yang main kan. So dia boleh tengok kat sini ranking 1 sampai 3. Okey. Kalau yang ni untuk ranking yang pertama ni, kita tengoklah kalau ranking yang pertama ni dia tunjuklah soalan nombor mana yang dia salah. So kita boleh detect lah, oh soalan nombor 1 dia salah. Soalan nombor 8 pun dia salah. Contoh. Lepas tu kita boleh tengok student. Berapa dia punya skor, berapa dia punya jawapan yang betul, berapa dia punya jawapan yang tak betul. Okey. So yang tu saja yang Roshi nak share. Cumanya kalaulah kawan-kawan dah create ataupun dah ada lebih daripada 5 game yang kawan-kawan share ataupun kawan-kawan create, dia takat tu lah untuk free. Free boleh buat takat 5 saja. Tapi kalau rasa macam tiap-tiap kali kelas kita ni memang kita nak guna secara regular, word wall ni bolehlah subscribe yang package standard ni RM10 sebulan. Okey. Kita boleh print 13 page kita punya interactive game ni. Lepas tu number of resource yang kita kena kita boleh create ni dia unlimited. Okey. Ikutlah nak create sebulan 100 ke. Okey, dia unlimited. Cumanya yang ni bayaran bulanan lah kan. Tiap-tiap bulan nak kena bayar. Tapi kaedah nak bayar tiap-tiap bulan tu Roshi tak pasti macam mana. Lepas tu yang ni yang plan individu, dia ada juga plan untuk sekolah. Yang ni kalau sekolah kita nak belilah. Contoh, yang ni katakanlah untuk 5 orang guru. 5 orang guru dia beli untuk orang panggil untuk nak create game ni. So harga standard dia bayar tahunan RM432. Okey, share lah untuk 5 orang ni. So dia boleh gunalah untuk ni. Contoh sekolah kita ada 50 orang. 50 orang kita kata. Kalau untuk 50 orang, so harga dia macam ni lah untuk setahun kan. So yang ni adalah school plan. Okay. Kalau macam kita tadi individual plan tu bayaran bulanan je lah RM10 kalau standard. Kalau nak yang version pro nya interaktif, dia ada lagi banyak lah, hampir 2 kali ganda pada yang ada dekat yang basic yang kita buat free dengan standard tadi ni kan. So bolehlah guna ke pro. So yang tu saja yang Roshi nak share untuk word wall. Okay, word wall ni kawan-kawan ingat takat 5 saja kita boleh buat